Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya insya-Allah. Baik. Untuk minggu ni kita akan belajar pelajaran akidah, yakni sifat wajib bagi Allah wahdaniyah. Okey, sifat wajib bagi Allah wahdaniyah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan tajuk ini. Okey, untuk yang pertama sekali, sebelum kita pergi jauh, kita mesti tahu apa itu pengertian sifat wahdaniyah. Okey. Sifat wahdaniyah itu bermakna Allah itu Maha Esa ataupun Allah itu tunggal. Allah itu satu. Allah ini tidak berbilang-bilang. Allah ini hanyalah satu, esa dan tunggal. Hanya Dia sahaja yang kita sembah. Baik, untuk seterusnya, lawan bagi sifat wahdaniyah pula, iaitu sifat mustahil bagi Allah, ta'addud. Lawan bagi sifat wahdaniyah ialah ta'addud, yang bermaksud berbilang-bilang. Maknanya ramai. Allah ni tak ramai, satu je. Okey, kita teruskan lagi. Kat sini saya nak sebutkan ada dalil nakli. Apa maksud dalil nakli? Dalil yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ataupun kalam Allah dalam surah Al-Ikhlas. Allah sebutkan Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dekat sini kita boleh tahulah bagaimana semua makhluk yang ada atas muka bumi ini semuanya memohon pada Allah, semuanya minta pada Allah. Tapi ada juga mereka-mereka yang jahil pergi minta pada makhluk. Allah dah sebut dah, Allahus Samad, Allah menjadi tumpuan untuk mereka semua memohon segala hajat, sama ada daripada kalangan manusia, daripada kalangan jin, daripada kalangan tumbuh-tumbuhan, daripada kalangan binatang. Semuanya mohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad. Ia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Allah ini hanyalah satu, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Apa maksud dekat sini? Allah tidak berpasang-pasangan. Allah ini hanyalah tunggal, dia satu je. Tak seperti makhluk lain, ada jantannya, ada betinanya, ada lelakinya, ada perempuannya. Berbeza di situ. Allah tidak ada keluarga. Berbeza dengan makhluk yang diciptakan, ada keluarga, sama ada daripada kalangan jin, manusia, binatang, semua ada keluarga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Kembali pada Allah, tak ada satu makhluk pun boleh serupa dengan Allah. Tak ada. Hanya Allah sahaja yang satu. Makhluk lain semua dua-dua berpasang-pasangan. Itu dalil nakli. Kemudian kita dah kenal dalil nakli. Apa dalil akli pula? Apa dalil akli ni? Dalil akli ini ialah berkaitan dengan logik akal kita. Okey, baik. Kalau kita lihat, kalaulah manusia antara makhluk yang dapat gelaran ataupun dapat sifat wahdaniyah ini, bayangkan apa yang akan berlaku pada muka bumi. Kalaulah manusia antara dua negara, mereka ada sifat wahdaniyah, mereka akan tengok siapa yang paling hebat di antara keduanya. Ia akan boleh menyebabkan peperangan yang besar tercetus. Sebab apa? Kedua-dua negara ni sibuk nak tunjuk hebat, sibuk nak memerintah dunia konon-kononnya. Jadi mereka menyebabkan peperangan yang besar, menghancurkan dunia. Dia akan menjadi kesan buruk ke atas dunia ini. Itu perbezaan kalaulah sifat wahdaniyah pada Allah lain, sifat wahdaniyah pada makhluk lain. Itu antara dalil akli yang boleh saya terangkan kepada kamu semualah. Kemudian teruskan untuk slide seterusnya. Kalaulah kita beriman, kita percaya dengan sifat wahdaniyah ini, apa dia hukumnya? Wajib semua umat Islam wajib mempercayai dan beriman dengan sifat wahdaniyah. Tak boleh seorang pun tak kata aku tak beriman, aku tak percaya dengan sifat wahdaniyah. Tak boleh. Kalaulah dia sebut begitu, maka gugurlah imannya, gugurlah akidahnya, jatuh kafirlah ia. Jadi kita wajib mempercayainya. Okey, kita teruskan lagi. Slide seterusnya.
Bagaimana pula kesan kalau kita mempercayai dan kita beriman dengan sifat wahdaniyah? Yang pertama, kita akan yakin Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Bila kita beriman, kita yakin, kita percaya dengan sifat wahdaniyah, maka kita tahu Allah tu Maha Esa. Yang kedua, ikhlas dalam amalan. Setiap apa saja amalan yang kita lakukan atas muka bumi ini akan menjadi ikhlas. Sebab apa? Kita tahu Allah aja yang paling hebat. Kita ni tak ada apa-apa pun. Kita ni lemah, hamba-Nya yang lemah, hanya minta pada Allah. Kemudian yang ketiga, menyembah hanya kepada Allah. Kita akan sembah kepada Allah sahaja. Kalau kita beriman, kita tak akan pandang dah. Tengok, kalau kita tengok orang-orang makhluk-makhluk yang jahil ni sibuk minta dengan jin, minta kuasa dengan jin, padahal Allah itu lebih berkuasa. Menyembah hanyalah kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Kalau kita beriman, kita hanya sembah pada Allah. Yang keempat, mentaati perintah Allah. Jika kita percaya dan beriman, kita akan sentiasa taat perintah Allah, walaupun di mana jua kita berada. Dan yang terakhir, tidak syirik kepada Allah dan minta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang beriman dengan sifat wahdaniyah, insya-Allah akan dijauhkan daripada perkara-perkara yang syirik. Dan mereka ini hanya minta kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Itu yang kelima. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Akibat kalau kita tidak beriman kepada sifat wahdaniyah, kalau kita tak beriman, kita tak percaya kepada sifat wahdaniyah, akan berlaku kepada diri kita. Kita ingkar perintah Allah, kita tak buat apa yang Allah suruh. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tak beriman, inilah yang akan berlaku. Kita ingkar perintah Allah. Kemudian selepas kita ingkar, kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jauh daripada rahmat Allah. Bila mana kita jauh daripada rahmat Allah, Allah ni macam dah tak sayang lah kita. Allah cakap, kau nak buat apa, buatlah suka hati kau. Selagi kau hidup, kau buatlah ikut kau. Aku dah tak nak ambil tahu pasal kau. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada keberkatan dalam kehidupan. Bila mana Allah dah tak sayang kita, Allah dah tak rahmati kita, tak ada keberkatan langsung dalam diri kita dah. Hidup kita terumbang-ambing, hidup kita tak tenteram, tak tenang. Kemudian yang keempat, menyekutukan Allah. Bila hidup tak tenteram, tak tenang, kita sibuk nak dapat siapa yang paling hebat, siapa yang paling power. Dekat situlah kita menyekutukan Allah. Bila kita dah start menyekutukan Allah, kita dah jatuh syirik. Akidah kita dah hilang, dah jatuh dah. Sebab apa? Kita dah menduakan Allah. Sedangkan Allah itu tadi apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah ini Allah itu tunggal. Allah itu esa, satu saja, tidak berbilang-bilang. Bila kita menyekutukan Allah, maka kita dah jatuh syirik. Kemudian suka melanggar larangan Allah. Bila kita tidak beriman, kita start tinggal larangan Allah. Allah kata jangan minum arak, kita minum arak. Allah kata jangan melakukan perkara yang mungkar, kita buat. Tu akibat kalau kita tak beriman kepada sifat wahdaniyah. Dan yang terakhir, kita akan dipandang hina di dunia dan di akhirat. Kita akan dipandang hina di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dekat dunia, walaupun kita hidup sekaya mana pun kita, kalaulah kita tak ikut perintah Allah, kita tak beriman dengan sifat wahdaniyah ini tadi, maka hidup sekadar hidup. Hidup hanyalah sekadar hidup, tak ada erti, tak ada keberkatan dalam hidup kita. Dekat akhirat Allah tak pandang pun kita. Dekat dunia Allah bagi sampailah kita lalai.